السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى مؤلف الكتاب الشيخ زين الدين بن علي وأصوله وفروعه شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك. اللهم إنا استودعناك ما قرأناه فاردده إلينا عند حاجة إليه. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من كل شر نفسنا. رب زدنا علما وارزقنا فهما. قال الشيخ مؤلف رحمه الله تعالى: ومنها الصحبة والعزلة. Dan setengah daripadanya daripada segala wasiat Syekh Zainuddin bin Ali yang merangkumkan wasiat ataupun susunan atur para ulama dalam usaha nak menjadi wali Allah. Nak menjadi wali Allah dengan maksud nak menjadi kekasih Allah. Kita semua kena usaha menjadi waliullah dengan maksud menjadi kekasih Allah. Orang yang Allah kasih, orang yang dia kasih Allah dan Allah kasih kepada dia. Jadi bukan boleh mengaku-mengaku macam tu jadi wali. Bukan kena isi borang, nak kena bayar duit nak jadi wali dah. Dia kena ada benda-benda yang dia kena buat. Dia kena ikhlas, dia kena qanaah, dia kena zuhud, dia kena berada di atas jalanan ilmu. Banyaklah yang kita dah bincang sebelum ni. Maka antara jalan seorang kekasih Allah itu disebut pada pagi ini disebut wa minha suhbatu wal uzlah. Tengok balik kitab kita halaman ke-10, kitab Matnan Manzumah Hidayatul Azkiya. Kitab ni dia karang kira-kira 10 tahun selepas jatuhnya kerajaan Melayu Islam Melaka. Cerita kat 500 tahun punya cerita lah ni.
Walaupun lebih kurang 500 tahun, kitab ini masih lagi dibaca, ditelaah. Nak bang kita tanda berkat tulisan karya para ulama dulu ni. Walaupun taklah, memang tak setanding lah dengan Al-Quran, tetapi kerana mereka cuba melestarikan matlamat atau makna Al-Quran dalam kehidupan melalui karya-karya mereka ini, maka kitab mereka pun kekal berkat. Berbezalah dengan tulisan-tulisan kita pada hari ini. Kadang tulis malam, keluar pagi ni dalam surat khabar, tengah hari, tak dah sampai tengah hari orang buat lap najis dah surat khabar. Kalau belah utara dipanggil buat lap tai ayam pandu kan? Bila ayam berak tu dia ambil surat khabar buang tai tu, sebelum basuh buang dengan surat khabar tu. Tulisan kita yang kita bangga sangat, bubuh nama pangkat penuh-penuh. Tapi tulisan orang dulu kadang-kadang nama kitab tu pengarang pun dia tak tulis nama dia, tak tulis nama pengarang. Nak abang kita punyalah sembunyi, tak mau orang tahu dia tu siapa. Tapi berkat, karangan kekal, dibaca puluh-puluh tahun. Yang kitab ni hampir 500 tahun, lebih kurang 500 tahun. Jadi apa disebut susunan para ulama? Wa minhas suhbatu wal uzlah. Dan setengah daripadanya, daripada wasiat imam adalah as-suhbah, bergaul. Ada kaedah kita nak bergaul, nak bercampur dengan orang. Wal uzlah, dan mengasingkan diri. Ada ketika kita bergaul, kita bercampur dengan orang, dan ada ketika kita mengasingkan diri, jangan bercampur dengan orang. Apa kata pengarang? La tashaban man kana ahla batalatin wa tasahulin fid dini dzaka huwal bala. La tashaban man kana ahla batalatin wa tasahulin fid dini dzaka huwal bala. Punya cantik nasihat dia buat dalam bentuk syair. Daripada awal kitab kita baca dulu sampai hujung kitab nanti semua dalam bentuk syair. Dia nasihat dalam bentuk seloka. Nak abang kita cerdik bukan main tulis gitu macam khutbah lah. Tanda bijaksananya seorang ilmuwan itu, khususnya ilmuwan Islam ni, kaedah dia buat ilmu ni dalam bentuk syair. Ada syair, ada bahar rajaz, ada macam-macam bahar lah. Syair ni ada banyak. Fa'ilum, tafa'ilun, fa'ilum, tafa'ilun. Kalau duduk pondok dah hafal tu lah. Ada kaedah timbangan-timbangan dia tu. Macam kita lah orang Melayu. Dia nasihat ni kadang-kadang kita tak terasa, dia rasa macam dia bergurau, rasa macam dia berhibur, tapi nasihat. Dia kata apa? Sorong papan tariklah papan, buah keranji atas perahu, suruh makan engkau makan, suruh mengaji engkau tak mahu. Hai, dia ni macam nyanyi, tapi dia kata kat kita, suruh makan laju, suruh mengaji tak mau. Buat kenduri penuh, tapi bila kuliah tak ada orang. Contoh gitulah. Tapi kita nak terasa pun tak boleh, sebab dia macam menyanyi. Nak abang kata bijaksananya orang dulu dalam memberi nasihat. Kita hari ni kadang-kadang yang sampai nasihat tu bukan nasihat, sampai dengan makian dulu, hamun dulu. Nasihat tak sampai lagi. Engkau ni apalah, engkau ni bodoh, engkau ni teruk, engkau ni. Nasihat tak sampai lagi, yang sampai tu makian dulu. Itu bezanya orang yang tak cerdik macam kita berbanding orang dulu yang cerdik bijaksana. Pasal itu Allah rahmat Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, sering dulu zaman beliau masih lagi ada, buat daurah di masjid kita. Syekh Ahmad Fahmi Zamzam antara orang yang mulazamah dengan kitab-kitab beliau. Ustaz Mahathir Haji Jul antara pengkuliah kita. Jadi dia ni apa nama Syekh Ahmad Fahmi Zamzam ni, dia orang yang selalu memberikan penekanan dalam bab bahasa lah. Jadi kata pengarang, la tashaban man kana ahla batalatin wa tasahulin fid dini dzaka huwal bala. Janganlah sekali-kali engkau mengawani orang, mana berkawan dengan orang yang tak berkemahuan kerja, yang tak bekerja. Jangan kawan dengan orang yang tak bekerja. Kalau kita faham ni, mana orang yang dipanggil apa? Tak bekerja ni.
Duduk di rumah tu dia panggil apa? Apa? Istilah dia tu. Menganggur. Lagu tu ke? Tak ada kerja. Maksudnya ramai orang tak kerja. Dah, bukan kerja yang tu maksudnya. Tak bekerja di mana malah nak buat kerja, baik kerja yang mendatangkan hasil dunia, apatah lagi kerja yang mencari hasil akhirat. Itu lebih-lebih lagi. Kalau rajin duk kerja dunia, rajin berniaga, rajin kerja sana OT sebagai, tapi akhirat tak kerja, yang tu pun jangan kawan. Lebih-lebih lagi yang tu lah. Ulun kerja dunia kaya melana, tapi masjid tak datang, kuliah tak hadir, jemaah pun tak ada, masa dengan anak-anak mengajar Quran apa pun tak peduli langsung. Jangan kawan orang macam tu. Itu masuk orang yang tak bekerja, tak berkemahuan kerja. Dan kata dia mempermudah di dalam agama. Dia buat mudah-mudah dalam agama. Sembahyang jemaah pun bagi dia tak penting. Nak pi, tak mau pi sudah. Dia tak ada satu sifat kepada dia pentingnya dalam bab sembahyang jemaah, masalah orang nak jumpa dia. Ada orang seorang ni kita kenal dia. Dia ni siapa-siapa pun nak jumpa dia mesti di masjid. Waktu pula kena dengan waktu sembahyang. Assalamualaikum Haji, ni nak datang tengok Haji ni. Oh tu, boleh kita jumpa di masjid lepas sembahyang Zuhur. Kita jumpa di masjid lepas solat duha pukul 9.30. Semua di masjid. Jumpa di masjid, maknanya kalau kita sembahyang Zuhur, datang sembahyang jemaah di masjid. Habis sembahyang jemaah, jumpa dia baru dia pergi rumah. Kadang rumah, kadang kedai ikut dia. Tapi nak buat keterikatan dia dengan masjid tu, Allah, dengan sembahyang jemaah tu, masya-Allah. Baru ni ada seorang orang pangkat besar juga dalam TUDM. Dia pergi umrah sekali dengan kita. Oh, kita respect dia. Nak jumpa, dia kata nak makan, kita makan. Masa tu dekat maghrib, kita makan kedai yang dekat dengan masjid supaya senang. Sambil order boleh sembahyang tu. Tu beza orang yang ikat diri dia dengan masjid. Ni kadang-kadang tuan-tuan, Allahu Akbar, jauh kita dalam kerja buat agama. Macam-macam contohlah kita boleh sebut. Jadi dia kata jangan kawan orang yang macam tu. Orang yang dia tak berkemahuan kerja, baik kerja agama maupun kerja dunia, apatah lagi kerja akhirat. Dan orang yang mempermudah dalam bab agama. Tak tengok langsung anak-anak dia khatam Quran ke tak khatam lagi. Yang dia risau, anak aku ni boleh cakap orang putih lagi, anak aku ni pandai Korea lagi, anak aku ni pandai lagi buat kira-kira duit. Quran tak erti baca tak apa, sifat 20 tak kenal tak apa, nama-nama Nabi tak ingat tak apa, akhirat tak tahu lagu mana. Timbul beberapa bulan yang sudah sebuah filem Butterfly no, cerita pasal seorang dialog dulu. Cerita-cerita macam tu dilakonkan oleh orang bukan Islam, oleh orang barat, orang kafir. Tengok cerita 2012 yang dikeluarkan oleh syarikat Columbia Pictures, dilakonkan oleh orang putih, oleh orang bukan Islam, ditontonkan kepada orang Islam. Walaupun mereka nak membawa dia orang punya ideologi tak apalah, tapi ditontonkan secara umum. Orang Islam ramai tengok. Dan bila tengok cerita itu, secara tak langsung dia membina satu naratif, satu pemahaman kiamat boleh diatasi dengan teknologi. Dalam cerita tu takut tengok gunung pun meletup habis, langit-langit pun runtuh, lautan bergelora habis, tenggelam macam tsunami. Takut. Tapi di penghujung filem tersebut menunjukkan manusia yang lari masuk dalam kapal ciptaan barat boleh selamat. Siap dia buat lagi, tamadun baru bermula pula. Dah habis kiamat, mula pula kehidupan baru. Dia orang yang tak ada basic knowledge tentang akidah, khususnya dalam bab rukun iman yang kelima, kiamat. Bila tengok cerita tu, timbul walaupun dalam bentuk question mark. Maknanya kiamat boleh diatasi dengan teknologi, dengan kecanggihan. Habis rosak. Sedangkan kita baca iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Macam mana kita baca firman Allah, Quran menceritakan banyak surah tentang kiamat, habis tak ada apa, binasa habis. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya Allah Taala saja yang kekal. Haling habis, mati, hancur, binasa. Tapi bila tengok cerita ni, oh maknanya kiamat boleh diatasi. Habis rosak. Dia ramai cerita Life of Pi, seorang budak yang bertukar-tukar agama. Ramai tengok cerita tu. Ya, sebab dia main dengan grafik yang cukup cantik. Dia asal agama Hindu,
Satu hari dia pergi ke pekan dengar orang azan, dia rasa tenang, dia masuk Islam, balik semayang depan pak dia Hindu. Satu hari main bola terpelanting kat gereja, pergi kat gereja nampak ada tingki holy water, dapat air minum, tiba-tiba datang pederi entertain dia pun seronok dengan Kristian, masuk Kristian. Lepas tu keluarganya ni kena ubah tempat, keluarga dia pengusaha zoo, ada mini zoo. Jadi faktor ekonomi ke wallahualam kena pindah, diorang pun pindah naik menggunakan kapal. Tiba-tiba kapal tu tenggelam di tengah laut. Dalam survivor dia nak selamatkan diri tu kan, dia dengan harimau dan sebagainya, banyaklah cerita tu, cuma dia buat satu kesimpulan, dia selamat tu dengan pertolongan Tuhan kepada semua agama. Mana semua agama sama. Jadi orang tengok macam tu, makna semua agama sama, dilakonkan oleh orang bukan Islam. Tiba-tiba tuan-tuan, setahun dua ni dilakonkan sendiri oleh orang Islam menggunakan watak dengan nama Islam. Aisyah, Siti Aisyah, bapa boleh beritahu ke anak, kamu pilihlah mana-mana agama yang kamu ni, ayah izinkan. Ini sampai turun ni baru zaman kita. Bayangkan lagi 10 tahun, lagi 20 tahun. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan bayang tengoklah kalau keadaan macam tu, tak ada kekuatan ilmu, macam mana kita nak menghadapi serangan-serangan yang sebegini rupa. Baik. Baiklah, kalau macam tu jangan kita berkawan dengan orang yang tak berkemahuan kerja, baik kerja dunia apatah lagi kerja agama, kerja akhirat. Dia mempermudah dalam beragama, tak kisah langsung anak dia ni Quran habis ke tak habis, akidah macam mana kan. Baik. Pasal tu dalam kitab Cahaya Pengenalan karangan Syekh Muhammad bin Abu Bakar rahimahullah, dia sebut antara contoh masalah ditanya, hai Ismail tu siapa? Ismail, dia kata Ismail tu Nabi ke? Ismail tu bapa saudara saya, nama Ismail. Masalah. Zakaria siapa? Zakaria tu Nabi ke? Zakaria tu ke kedai runcit depan tu, nama Zakaria. Apa jadi implikasi pada orang yang macam tu punya jawapan? Maka disebut gugur akidah wal a'yadzu billah, kufur. Sebab tak kenal nama Nabi. Macam mana nak kenal? Duk hafal lagu Korea, hafal lagu orang putih, hafal lagu Dondang Sayang, tak sempat nak hafal nama-nama Nabi. Tak, maaf tuan-tuan, kita sebut pagi ni sebagai satu muhasabah. Macam mana kita create anak-anak kita zuriat ke tuan-tuan. InsyaAllah kita semua okey, moga-moga insyaAllah. Ahli masjid takkan tak okey kot. Mayang subuh ni orang yang boleh datang semayang jemaah subuh ni bukan cacalah orang, memang okey sangat lah. Tapi macam mana anak kita di rumah? Ada orang di Pulun datang semayang jemaah, tapi anak tak semayang di rumah. Ada orang jaga beragama, tapi anak diusung nak dara orang, ataupun nak dara dia diusung oleh orang. Ini berlaku. Jangan kita bermudah-mudah, kita ni pakai dengan jubah lilit serban besar pakai durian, dengan kita lekor tu sampai ke tumit, tapi anak-anak Allahu Akbar, masya-Allah, na'udzubillah ya. Jadi benda tu kita kena beringatlah. Dan kata pengarang lagi, wal uzlatul aula idza fasada zaman aw khafa min fitanid bidinin mubtala. Wal uzlatul aula idza fasada zaman aw khafa min fitani bidinin mubtala. Dan mengasingkan diri iaitu lebih utama. Nampak? Tadi dia kata jangan kawan dengan orang yang tak berkemahuan kerja, baik kerja dunia maupun kerja akhirat, apatah lagi kerja akhirat. Dan sampai tahap perlu mengasingkan diri lebih utama. Dah tengok kawan je, kawan yang kawan ni kerja mengumpat, kawan yang kawan ni pula kerja kebat projek dunia sampai tak ada nak semayang nak apa sebagainya. Kawan yang macam ni pula jenis suka-suka buruk orang, suka berkeling orang. Kalau lagu tu dia kata wal uzlatul aula, mengasingkan diri lebih utama. Duduk seorang-seorang, seru kawan orang. Maksud tu nak cerita zaman dah rosak. Idza fasada zaman, dia kata ketika mana zaman dah rosak dah. Tahu macam mana kata rosak? Asal kita kawan dengan orang je datang dosa. Asal kawan dengan dia ni ngumpat, asal kawan dengan dia ni sangka buruk ke orang, asal kawan dengan dia ni ajar buat cinta pada dunia lebih pada akhirat. Tu rosak, fasada zaman. Ada tuan-tuan masjid dekat-dekat sini juga, saya tak mau sebutlah masjid mana, tapi pangkal masjid tu Damansara juga. Tapi bukan kota Damansara, kota Damansara bagus no? Kan kota Damansara kan? Tapi pangkal Damansara juga, tak tahulah Seri Damansara ke, Damansara Damai ke, kan Bukit Damansara ke, tapi masjid tu kita mengajak dekat setahun juga baca kitab Matla'ul Badrain. Bisa sebut detail lagi orang tahu. Tak tahu, orang tak tahu pasal cerita lama orang ni banyak tahun dah. Mengajak Tok Imam dia kawan kita, dia panggil pergi, kita pun pergi lah, seronok kawan-kawan. Lepas tu ngajak ni, kita duduk mengajak sini ni, ada lebih kurang 7-8 orang duduk ujung tu dalam masjid, pergi dekat dinding.
Sembang punya kuat, riuh-riuh, kongkong, siap gelak ketawa. Depan kita anak muda ramai duk ngaji kita. Tulis dobek, kita bagi nota, tulis. Yang sana duk gelak. Tanya siapa dia? Tu geng datuk-datuk dia kata. Geng datuk sembang projek beli kereta, beli rumah, banglo sana, kahwin 2-3 orang. Kahwin tak pun sembang lah. Kahwin tak, sembang lah. Tiap-tiap kali kuliah sampai tak kita sebut, kita ni kalau tak ada ilmu tak apa, tapi jangan tak ada adab, kita kata. Tak mau dengar kita mengajak tak apa. Nak sembang pergi sembang luar, jangan ganggu orang lain nak mengaji. Tak mau dengar kita mengajak, mungkin kita ni jahil, kita tak erti, tak layak nak ajak dia. Tak apa, tapi waktu orang azan, berhentilah, hormatlah. Dah orang azan pun sembang juga. 3-4 kali kita tak dah, kita kata lagi sebelum aku pun mic lagi ni, baik aku berhenti mengajak. Tak maaf abang kahwin, tak maaf aku tak boleh tulis. Tak ada adab. Raja duduk sembang gelak, ketawa. Sampai kita menjadi malu pada anak-anak muda ni, malu kepada anak muda bagi pihak mereka. Ni berlaku. Tak tahulah lah ni berlaku ke tak lagi, tapi kita tak pergi dah, tak mau. Tak boleh jadi hangat hati. Hangat hati. Jadi itu yang berlaku. Bila zaman dah rosak, tak ada rasa malu dah. Tak ada rasa malu. Buat salah, buat dosa, kan? Dan ia takut, dia kata khafa min fitanin, ia takut daripada fitnah dalam agama akan bahaya. Kalau aku keluar kawan dengan orang, rosak agama aku, kan? Mengumpat dan sebagainya tersebut tadi ni rosak. Maka ketika itu wal uzlatul aula, kita asingkan diri itu lebih utama. Apa hang ni tak kawan dengan orang ni? Apalah main masjid terus balik rumah, main masjid terus balik rumah, keluar apa jumpa apa tegur-tegur macam tu je. Apa hang ni? Nak buat macam mana? Itulah yang lebih aula sekarang. Walaupun pergi masjid, entah maaf saya bukan kaitkan masjid kita, tak kiralah mana-mana pun, walaupun namanya pergi masjid, keluar masjid kerja mengatakan orang ada. Keluar masjid kerja nak bergaduh kelai, berpuak-puak. Yang ni puak kelabu, yang ni puak pink, yang ni puak, kan, kerja nak kelai. Kita sangkut sekejap warna kita dekat luar pagar. Masuk ni kita semua satu kala. Apa benda yang menguntungkan agama, kita perjuangkan bersama. Apa benda yang menguntungkan bangsa, negara, kita perjuangkan bersama. Tengok setengah-setengah bangsa yang lain gaduh 5 tahun sekali, habis tempoh gaduh, satu kumpul sama-sama perjuangkan hak dia. Kita tak sampai negara nak terjual pun kerja kelai lagi. Jaga benda-benda lagu tu. Baik. Wa kadza idza khafa al-wuqu'a bi syubhatin أو في حرام أو لذاك مماثلا وكذا إذا خاف الوقوع بشبهة أو في حرام أو لذاك مماثلا. Dan demikian pula apabila ia takut akan jatuh di dalam syubhah, walaupun dia tahu bila dia keluar berkawan dengan orang tak semestinya dia melakukan benda yang haram, tapi sekurang-kurangnya dia terjatuh dalam perkara yang syubhah. Syubhah ni apa? Syubhah ni benda yang samar-samar, benda yang tak pasti, kan? Halal ke haram? Dia tak pasti. Syubhah pun dia tak nak dah. Inilah sifat orang warak. Kalau kita ingat, kita dah bincang pada perbincangan al-warak. Oh, tak sampai lagi. Kita akan sampai nanti perbincangan warak. Apa itu warak? Al-warak. Warak ni orang duk faham jalan tunduk-tunduk warak. Tu bukan warak, bukan? Pakai kopiah setek lalat penuh serban, tu bukan warak, tu penyegan. Bagilah bersih elok sikit dah orang Islam. Warak ni bukan jalan tunduk-tunduk tak. Warak ni adalah al-wara'u tarkus syubhati. Bermula warak itu adalah tarkus syubhati, meninggalkan perkara yang syubhah. Apa maksud syubhah? Benda yang sama-sama ragu-ragu. Saya tadi kalut-kalut tuan, baru sampai pada Kedah malam. Dikalut sikit lah, kalut-kalut duit jatuh. Tuan-tuan perasan tak? Ada ternampak, siapa ada nampak duit saya jatuh? Taklah banyak haji, RM5 je. Tapi RM5 bagi saya banyak lah, sebab ada hak tu ya. Tuan-tuan tak apalah duit banyak. Siapa nampak? Tolong tengok Ustaz, siapa nampak duit saya? Cik nampak tak cik? Hajah nampak? Tak nampak? Amboi geleng kepala awal. Tolonglah cari dulu. RM5. Cari. Tolong cari. Cari tak apalah. Elok balik lagi, cari tak jumpa, elok nak balik jumpa. Tu dekat tangga. Oh, ni dia duit saya RM5 tadi. Elok nak masuk dalam poket, ayah haji tengok.
Ambai ustaz, tahulah ustaz kuliah subuh hari ni. Mai kuliah sudah lah, takkan duit saya apa ustaz nak sapu? Duit saya ke duit haji? Haji kata, duit saya pun hilang juga, RM5 juga. Sudah. Duit saya ke duit haji? Duit saya ke duit haji? Kan? Memandangkan saya seorang yang warak, saya pun tak apa nombor siri duit tu, saya pun jadi sama-sama. Tak apalah haji, ambil kat haji lah duit ni. Kan? Warak tak mau benda yang ragu-ragu. Ambil kat haji lah. Sebab apa? Sebab apa saya bagi kat haji? Bukan sebab warak, sebab RM5. Kalau RM50 jangan harap. Jangan harap. Maknanya kita mungkin boleh warak dengan RM5. Bahkan mungkin kita boleh warak dengan RM50. Tapi main dengan 500 mungkin boleh lagi. Main dengan 5,000, main dengan 50,000, main dengan 5 juta. Serban pun terbang. Maknanya bukan senang nak jadi orang yang warak. Pernah sekali kami keluar dengan Allahyarham Tuan Guru Haji Rifai Yaakob, bekas salah seorang ahli majlis fatwa kerajaan negeri Kedah. Meninggal dah. Tok Guru kita lah, kita duduk pondok dia dulu, habis Madrasah Nurul Islamiyah, duduk di madrasah dia sambil-sambil ambil sanawi di Madrasah Misbahul Falah. Baik. Keluar dengan dia. Bila budak pondok ni, bila boleh keluar dengan Tok Guru ni, satu peluang bila keluar tengah hari, sagi Tok Guru mesti makan kedai. Sebab dia rakyat Tok Guru jarang makan kedai. Tapi sebab nak rakyat kita lapar, dia akan berhenti kedai. Tapi bukan semua kedai. Ada kedai-kedai tertentu, kedai-kedai yang diusahakan oleh orang yang kenal sama orang masjid, orang soleh, orang yang bersih sebagainya. Kedai tu je Tok Guru pergi. Nak jadi cerita, hari tu kedai tu tak buka. Sudah. Jenah cari kedai lain. Pergi kedai ni, Tok Guru kedai ni boleh ke? Dia tengok, dia kata kedai lain kot. Tu payah jalan dengan orang warak, dia milih. Jalan depan lagi, Tok Guru kedai ni boleh ke? Dia tengok, kedai lain kot. Mana kedai lain? Cari kedai lain kot. Tapi dia tak kata cari kedai lain. Tak, dia kata kedai lain kot. Kita faham. Pergi depan lagi, Tok Guru kedai ni boleh ke? Dia tengok, tengok bawah senyum. Tahulah kedai lain. Lah kali sampai ke pondok tak makan. Masak nasi, dah lah masak nasi kena ada puak semawak. Puak semawak ni, orang muda tahu tak ada puak semawak? Dik, tahu tak ada puak semawak? Tak tahu. Dapuk semawak. Dia jenis dapuk kaki 3, nak masak kena pam dulu. Pakai minyak tanah, pam, cucuh, pum. Samak hilang bulu kening sebelah. Tapi syok dapuk semawak ni. Masak nasi, lepas tu goreng ke tambal liat. Tahu tambal liat? Tambal liat tak tahu. Mana ni? Saya bawa anak-anak saya ni makan duk Kuala Lumpur. Bawa balik ke Kedah. Dia tengok lembu. Lembu. Ya Allah, hang lembu pun sampai tahap lagu tu. Lepas tu dia pelajar daripada Kuala Lumpur, daripada Keramat, masuk ke madrasah. Saya lebih kurang dalam tak sampai seminggu, saya pergi madrasah masa tu, masuk office. Nampak ayam duk berlari. Saya apa ayam kelang kabut tadi, ayam okey je, nampak okey, jinak berlari. Nampak ada budak ligan. Lagi nampak lari ni lah, budak ligan. Saya panggil, "Hei, Dani, mai sini." Anak toke Wan Chopati Setiawansa. Dia sebut terang. Tak ada bukan aib pun, dah lawak. "Dani, hang buat apa Dani?" "Ni ayam ni comel." La ilaha illallah, ayam tak bisa tengok, jarang tengok ustaz. Sampai tahap lagu tu. Maka tuan-tuan siapa nak hantar anak ngaji pondok di Kedah apa, pastikan buat pizu dulu. Biar tengok menatang pergi puas dulu. Tidak nanya menatang kot Kedah. Jadi tuan-tuan, dia ni Allahyarham Tok Guru ni bawa dia, Allah, balik masak nasi dengan tambal liat, tak makan. Sebab apa? Tak tahulah, kita tak tahu dia tabak atau terang, tapi sangkaan kita sebab kita biasa duduk dengan dia sangat memilih makan. Dia tengok siapa masak. Masalah contoh yang masak tu orang perempuan, pakai baju tangan pendek. Ni apa? Aurat. Aurat apa maksud aurat? Maruah diri dia, harga diri dia. Kalau maruah kemuliaan diri dia pun dia gagal jaga, apatah lagi soal masakan. Banyak je hari ni yang masak, kadang-kadang dia hanya kejam-kejam dalam besen tu masak. Itu pun tak mengalirkan air, tak bersih. Ikan dia contohnya macam tak mengalirkan air pun dia goreng. Masak gulai, di kalangan kita banyak berlaku. Tak mengalirkan air. Beras pun dia masuk air, kaca-kaca tuang, tak mengalirkan air. Tak ada tos. Banyak berlaku macam tu. Maknanya kalau ada najis, selama-lamanya ada najis. Makan, rosak hati. Maknanya hati kita jadi tak betul nanti. Tu orang yang jaga. Tapi payahlah jaga jalan dengan orang macam ni tuan-tuan. Payah kawan dengan mereka. Baik kawan macam kita ni senang, tak ada pantang larang, semua kita hentang. Kan? Sudah-sudah tak halal rupanya. Yang syok boleh gelak lah tu. Kedai dia tak ada halal rupanya. Boleh gelak, boleh, tak ada rasa bersalah. Tak ada rasa takut. Ni sifat kita pada hari ni.
Dah masuk dalam berita kedai tersebut tak ada pensijilan halal dan diragui. Oh ya ke? Ya ke je bunyi. Ni sifat kita pada hari ni. Beza orang dulu sangat-sangat. Sebab tu hati kita ni sangat beza dengan hati orang dulu. Hati orang dulu, ya Allah, saya pernah bawa Allah Rahmat Guru Rifai ni naik kereta masa tu. Adalah saya baru beli kereta ni bawa dia ambil berkat pergi makan kenuri nak murid kahwin di belah Penaga. Sampai di Sungai Petani nampak Tok Guru tertidur. Tahu mana kata tertidur, dia tersengguk-sengguk. Uish, kita pun tengok Tok Guru tidur ni. Tak apa. Saya perasan tangan dia tuan-tuan, dan air mata kita meleleh. Tangan buat apa? Tangan ni tak berhenti duduk jalan. Duduk pegang apa? Ni, tasbih. Duduk jalan. Kepala dia sentuh, duduk sengguk. Tapi tangan jalan. Tanamu a'yununa wala tanamu qulubuna. Mata tidur tapi hati tak tidur. Dah mulazamah macam tu dah. Lazim. Kita tuan-tuan tidur dengan telefon, bangkit pun dengan telefon, tak ada dengan tasbih. Maka tuan-tuan, benda-benda tu kita kena bincang supaya kita tahu di mana letak duduknya kita. Kita bandingkan kisah-kisah orang soleh ni supaya kita tahu, ya Allah, jauhnya aku daripada hidup orang soleh. Kalau tidak, kita rasa selesa dengan zon yang kita berada sekarang ni. Baik, dia kata sini, jika ia takut daripada fitnah dalam agama akan bahaya. Kalau engkau rasa takut, kalau kita rasa takut benda-benda tadi berlaku, maka janganlah kita keluar di zaman yang rosak ini. Mana berkawan kena pilih-pilih orang. وَكَذَا إِذَا خَافَ الْوُقُوعَ بِشُبْهَةٍ أَوْ فِي حَرَامٍ أَوْ لِذَاكَ مُمَاثِلًا. Dan demikian pula apabila ia takut akan jatuh di dalam syubhah atau di dalam haram, atau bagi yang demikian itu menyerupai. Jaga-jaga benda-benda yang haram mudah berlaku, baik makanan haram, perbuatan yang haram, kelakuan yang haram. Ya, kadang-kadang tu dia main, ada orang dia main ke pekan-pekan, tak kira lah pekan Al-Ustaz ke Sungai Petani ke pekan Kuala Lumpur ke, dia takut nak makan kedai, takut jatuh kepada perkara yang syubhah ataupun haram tadi. Sama-sama. Wal ikhtilatu binasina fi jum'ihim wa jama'atin aw nahwi dhalika fuddila. Wal ikhtilatu binasina fi jum'ihim wa jama'atin aw nahwi dhalika fuddila. Dan bercampur dengan manusia di dalam menunaikan Jumaat mereka dan jemaah atau seumpama yang demikian itu diutamakan. Tapi bukan duduk di rumah sampai tak keluar langsung. Kau ni mana sebulan hilang ni? Dulu dah 2 tahun dah hilang PKP. Tak apalah, PKP ni dah habis, PKP pun tak nampak-nampak. Aku minta maaf, aku tak boleh kawan dengan you all. I tak kawan dengan you all semua ni ahli maksiat. Janganlah gitu. Ya. I tak kawanlah dengan manusia. I duduk di rumah, tanam pokok sendiri, tanam padi sendiri, bela kambing, ayam semua sendiri. Jangan begitu. Ni dah dikata apa? Wal ikhtilatu binasina. Bercampur juga dengan manusia tapi atas jalan agama, atas jalan ibadat. Apa dia? Sembahyang Jumaat, mai sembahyang jemaah dan mai mengaji, antaranya lah. Kalau setakat nak sembang, nak lepak, kata ke orang, mengumpat ke orang, minta maaf, itu tak join. Tapi mai sembahyang jemaah dia. Dia tu lama tak nampak, lama tak datang kedai kopi. Kedai kopi tak datang tapi kau pergi masjid, ada je kat masjid. Tu kena macam tu. Jangan ada nampak kedai kopi tapi masjid tak nampak. Itu masalah terbalik. Baik. Hadza liman bil urfi yaqdiru ya'muru wa 'anil manakir qad naha mutahammila. Kita laju sikit. Ini mudah-mudah ya. Hadza liman bil urfi yaqdiru ya'muru wa 'anil manakiri qad naha mutahammila. Ini bagi orang yang urufnya kuasa. Mana orang yang keluar ke masjid kan, jumpa dengan orang sembahyang Jumaah tadi ni, bagi orang yang pada keadaannya dia mampu memerintah, dia mampu jaga lagi ma'ruf kan. Dan daripada segala mungkar dia mampu menegah sambil dia menanggung. Orang yang macam tu tak apa keluar. Tak apa keluar, tak ada masalah. Dia mampu tahu, ini maksiat, minta maaf. Yang ni majlis mengata ke orang, ini majlis duk pecah belah, ini majlis kelahi, yang ni majlis cinta dunia. Dia tahu. Itu tak ada masalah, keluarlah. Bagi yang mampu. Tapi kalau orang rasa diri, kalau aku keluar je mesti aku buat dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut. Kalau lagu tu kena uzlah sungguh.
Dan kata pengarang lagi, sabran ala kullil adha la yaghlibu fi dhannihi asyanuhu bimahafila. Sabran ala kullil adha la yaghlibu fi dhannihi asyanuhu bimahafila. Dan sabar atas tiap-tiap gangguan, dan tiada pula mengalahkan dia di dalam sangkaannya oleh perbantahannya di tempat-tempat himpunan manusia. Kawan-kawan kita berkumpul situ, kumpul sini, kedai kopi, masjid, tempat lepak sebagainya, duduk situ, dia kena sabar. Sabar dengan gangguan, maksudnya, mai duduk ni, hantar tak dia tu. Dia kena sabar. Sabar dengan maksud dia mampu bertahan daripada terlibat sekali dengan maksiat tersebut. Kau kena gini, kau kena beli sekarang desain emas macam ni, sekarang desain gelang macam ni, macam ni kan. Tak ada masalah nak sembang sikit-sikit, tapi ni dah hari-hari bab tu je. Tak gelang cincin, tak cincin subang. Kan? Akhir tak barang kemas pinggan mangkuk, tak pinggan mangkuk pakaian. Hak tu je. Mana dunia hari-hari. Kalau orang laki-laki sport rim, tak sport rim exhaust. Kan? Seminggu sampai 2 kali tukar exhaust. Contohnya lah. Itu tak jadi. Lakin yaqulul ba'du min mutaakhiril fudala'i uzlatu dhaz zamani mufaddala. Lakin yaqulul ba'du min mutaakhiril fudala'i uzlatu dhaz zamani mufaddala. Akan tetapi berkata setengah daripada orang-orang mutaakhirin, orang-orang belakang-belakang, orang-orang mutaakhirin, orang-orang penghujung ni, dia kata apa? Yang mempunyai kelebihan. Orang-orang akhir ni orang-orang yang ada kelebihan, orang-orang yang soleh. Dia kata pada zaman ini iaitu lebih diutamakan. Mengasing, dia kata mengasingkan diri pada ini zaman lebih diutamakan. Ini pendapat mutaakhirin ni, zaman 500 tahun dulu ni. Pengarang kita, dia kata ulama di zaman dia, ulama zaman mutaakhir zaman dia 500 tahun dulu, dia kata zaman ni rosak dah, asingkan diri itu lebih utama. Dia kata tak campur dengan orang tu lebih baik. Tu zaman dia 500 tahun dulu. Zaman kita tuan-tuan tak tahu. Tak jaya sungguh tengok. Asal jumpa je kata ke orang. Asal jumpa je tak heret kepada menangis kepada Allah. Tapi menangis bila tak dapat dunia, rasa sedih bila tak dapat dunia, tak rasa sedih bila tak dapat Allah. Zaman kita ni. Baik. Bukan kata majlis sembang kedai kopi. Kadang-kadang dalam kuliah pun. Dalam kuliah sendiri ustaz dan heret jemaah pergi ke mana? Kadang-kadang heret jemaah tu lebih kepada melupakan Allah wal a'yadz billah. Ada juga passion macam tu. Ajak bergaduh kelai. Apa kelai pasal apa? Berkelai tajuk yang budak-budak tadika kalau dia dengar pun dia gelak. Kelai baca kunut. Berkelai tahlil malam Jumaat baca Yasin. Berkelai wirid bersama-sama lepas sembahyang. Kelai benda yang tak patut berkelai. Kan? Siapa yang ajak berkelai tu? Bukan orang biasa-biasa, ustaz-ustaz, doktor-doktor. Ajak bergaduh benda yang tak sepatutnya digaduhkan. Nak buat tak nak buat sudah. Nak berkelai buat apa? Benda khilafiah. Tapi itulah yang berlaku pada hari ini. Kan itu, bayangkan itu dalam kuliah, itu di masjid, belum lagi di luar lebih lagi lah. Baik. Lebih sikit lagi, 2 baris lagi. Maka itu zaman dia pun dia kata lebih elok asingkan diri. Idnadirun haqqan khuluwu muhafilin an haubatin fanzur li nafsika aqila. Idnadirun haqqan khuluwu mahafilin au haubatin fanzur li nafsika aqila. Kenapa? Kerana jarang benar sunyi tempat-tempat himpunan manusia daripada dosa, maka tiliklah bagi dirimu hal keadaanmu berakal. Hang engkau tu ada akal, kata pengarang. Kita ada akal, tiliklah ke mana kita nak pergi. Kata Allah rahmat tuan guru Haji Saleh Musa, dia kata nak buat apa-apa fikir ma yadurruhu wa ma yanfa'uhu. Kita nak buat satu benda, fikir apa mudarat aja, apa manfaatnya. Kadang-kadang ada manfaat 1 tapi mudarat 10. Kadang-kadang ada mudarat tapi 1 manfaatnya 10. Fikir mana yang baik. Habis akhir sekali, kullul ma'asi karriya wa kaghibatin au nahwi dhalika bil ikhtilatika hussala. Kullu ma'asi karriya wa kaghibatin au nahwi dhalika bi ikhtilatika hussala. Tiap-tiap maksiat, mana maksiat seperti mana riak, kadang-kadang berhimpun sebab nak cerita kelebihan diri dia. Aku baru beli rumah, aku baru naik pangkat, aku hebat, aku pandai, akulah yang selesaikan masalah tu, akulah yang atur orang tu, akulah semua akulah. Dan seperti mengumpat ni apa mengumpat? Mengumpat adalah bercakap benar. Ya, ibu-ibu, ayah-ayah, apa syarat nak mengumpat? Bercakap benar. Senang, simple.
Kalau cakap tak benar, itu bukan mengumpat, itu fitnah namanya. Cara nak mengumpat senang, mesti cakap benda yang betul. Tapi benda betul tu kalau didengar oleh tuan tubuh, dia terasa hati tak sesuai, kan? Tak kena kita cakap macam tu kat dia. Memang betul dia pendek, tapi kalau dia dengar, ya apa kata pendek kat aku, itu namanya mengumpat, contohnya lah. Tapi kalau mengumpat kepada ahli maksiat, orang tu buat maksiat, kita cerita pasal dia, ni sama-sama kita, kau jaga dia tu, dia sekian. Benda betul. Supaya apa? Supaya kita semua alert. Jangan kita abaikan orang yang buat maksiat, kan? Orang yang buat kesalahan, orang yang buat kezaliman, kan? Itu tak nama kita mengumpat, ya. Tak nama kita mengumpat. Sebab ada ilah riza-riza yang lain. Dan atau seumpama yang demikian itu dengan sebab percampuranmu didapatkan, dengan sebab kita bercampur, maka kita dapatlah ribah tadi, mengumpat tadi, kita dapatlah riak tadi. Maka kalau macam tu punya keadaan, lebih baik kita mengasingkan diri. Kemudian kata wa minha hifzul awqat, dan setengah dari wasiat. Habis tajuk lain pula, wasiat yang akan disampaikan oleh al-imam, iaitu hifzul awqat, memelihara waktu. Macam mana orang yang dinamakan seseorang itu, dia adalah seorang yang menjaga waktu. Kita rasa macam kita dah jaga waktu dah, tapi tak. Ada benda-benda yang disebut oleh Syekh nanti, kalau kita tak buat benda tu, kita termasuk orang yang tak menjaga waktu. Tapi kalau kita buat benda tu, kita orang yang menjaga waktu. Ada benda-benda disebut daripada pagi sampai ke malam, dia akan sebut nanti insya-Allah pada kuliah yang lagi akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah sebelum berdoa, saya mohon izin pada ahli jemaah sekalian, ya masjid dan juga ahli jemaah sekalian. Ada sahabat kita ni, dia ni untuk belajar, sambung peringkat kajian tesis PhD di UKM, tanggung sendiri semua. Lepas tu dia sangkut yuran. Bila sangkut yuran tu, dia usaha sendirilah. Jadi kita bolehlah bantu dia, tak kira lah zakat ke infak dan sebagainya. Tapi salah satunya, tuan-tuan boleh dapatkan buku sirah bagus karangan Ustaz Muhammad, Kelahiran Teragung. Buku ni dia tambah sekarang musim Zulhijjah, orang pekan nak pergi haji. Kita pun nak pergi haji, kadang-kadang tak sampai giliran, ataupun kita dah pernah pergi, kan? Nak tahu juga macam mana suasana di sana, sirah-sirah Nabi, sejarah-sejarah tempat, boleh dapat, sebab dia datang dengan tulisan yang mudah, bahasa yang mudah, lengkap, dan infografik yang menarik. Tuan-tuan, bagi ada di rumah, bagi anak-anak kat baca. Sebuah buku ni kita boleh tolong sahabat kita dengan cara beli. Sebuah buku ni RM50 saja. Kalau tuan-tuan tak buat duit pun tak apa, nanti ambil nombor telefon saya, saya bagi nombor akaun, buat direct dengan saya lah. Jadi insya-Allah boleh lah. Tak banyak, ada 10 buah saja. Kalau tak cukup kat kereta ada lagi insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma inna sada'naka ma qara'nahu fardudhu ilaina 'inda hadillah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi alamin. Insyaallah dia sangkut yuran lebih kurang 2,800. Bolehlah kalau nak bantu ambil pun insya-Allah. Niat kita tolong orang belajar ni, Tuhan akan tolong anak-anak cucu kita dalam bidang ilmu insya-Allah. Wallahu a'lam. Masih nah? Jazakallah.